Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi. Dan kali ini saya akan membincangkan tentang satu tajuk, 5 ciri politik Melayu cemerlang. Jadi kalau kita lihat, waktu sekarang banyak yang bercakap tentang politik. Tetapi politik yang saya maksudkan dalam video ini adalah politik di mana setiap rakyat, dan pada ketika ini adalah orang Melayu yang saya maksudkan, setiap orang Melayu kita harus berpolitik. Bukan menyokong parti politik, tetapi berpolitik untuk mengubah negara kita. Jadi apabila kita bercakap tentang politik Melayu, selalu yang kita dengar adalah politik Melayu ni daripada satu parti politik yang menunggang agama atau menunggang kaum. Dia selalu mengajak kita memusuhi semua orang. Semua orang itu salah. Dan juga politik yang selalu mengatakan bahawa kita orang Melayu mesti menjadi ketua. Kita mesti memerintah semua level ataupun semua keadaan, kita kena memerintah. Orang bukan Melayu ni tak boleh menjadi menteri dan sebagainya. Jadi dua perkara ini selalu mendefinisikan politik Melayu. Tapi pada video ini saya ingin menjelaskan bahawa politik Melayu sedemikian adalah politik sempit dan politik yang nak menipu rakyat sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh parti politik ini adalah semata-mata mereka yang akan memerintah dan mensonglakkan duit yang kita lihat dalam sejarah berbilion-bilion, dan ramai orang Melayu sendiri yang disabit kesalahan, rasuah dan sebagainya. Jadi untuk mengubah nasib Melayu, tidak lain dan tidak bukan, setiap orang Melayu itu sendiri mesti mengubah diri sendiri kepada 5 ciri politik Melayu cemerlang. Jangan kita harap parti politik nama Melayu, parti politik nama Islam, kebanyakannya mereka tidaklah berniat sebaik yang mereka katakan. Baik, apa dia 5 ciri politik Melayu cemerlang ini? Jadi yang pertamanya adalah kita orang Melayu, kita mesti apresiasi ataupun kita boleh menghargai budaya-budaya selain dari Melayu. Jadi ada yang kata, kita orang Melayu, kita ada budaya Melayu, kita orang Islam, kita ada budaya Islam, apa perlu kita pada budaya orang lain? Tuan-tuan, kalau kita tak belajar daripada budaya lain, macam mana kita nak berjaya? Adakah kita nak menyangka bahawa budaya kita ni sajalah yang betul dan orang lain semua salah? Baik, kita tengok Tun Dr. Mahathir. Apabila beliau menjadi Perdana Menteri, beliau terus mengatakan bahawa kita kena lihat ke timur, lihat kepada Jepun. Jepun yang ranak masa Perang Dunia Kedua, menjadi kuasa ekonomi yang hebat dalam sedikit masa. Dia lagi naik, kita lagi turun. Jadi budaya Jepun dari sudut orang bekerja, berkhidmat, dari sudut disiplin dia, dari sudut malu kalau tak berjaya, berbeza dengan budaya Melayu. Lebih kurang aja, tak apalah, makan gaji, ni bukan company saya, ataupun buat kerja banyak-banyak pun gaji banyak tu juga. Ini budaya yang tak baik lah. Kalau kita lihat juga budaya negara Eropah, katakan Denmark, Sweden, yang mana mereka ni kemungkinan zero rasuah, maka kita sepatutnya menjadi sedemikian. Kenapa kita banyak sangat rasuah sampai setiap level, daripada menteri sampai ke kerani, sampai ke ketua setiausaha negara? Tidakkah ini memalukan? Semua orang ni orang Melayu. Tak payah kita tengok jauh, kita tengok budaya mamak dalam masyarakat kita berniaga. Kita tak payah tengoklah dia punya account dia, kita tengok dia punya kedai dia, kita tengok cara dia buat kerja dia. Kita tengok bila kita order tu lambat ke, atau cepat ke, tepat ke, atau tak tepat ke.
sedap macam tu ke, teh tarik tu panas ke, manisnya ataupun rasanya konsisten. Saya suka makan dan minum di kedai mamak sebab bersihnya, sebab teraturnya, disiplinnya, dan juga ramah tamah pekerja-pekerjanya. Jadi ini satu budaya yang orang Melayu tidak rugi kalau kita belajar. Jangan kata kita ni negara Melayu, mereka ni menumpang. Ini kita kena memperbaiki diri kita dengan kita boleh apresiasi budaya lain. Yang kedua adalah memupuk minda kritis. Minda yang kritis. Jadi apa makna minda kritis? Minda kritis ni adalah minda yang berfikir, minda yang menyoal, minda yang membuat kesimpulan setelah mendapat banyak fakta, bukan saja orang kata apa, menerima saja. Jadi kita boleh menyoal tradisi. Contohnya tradisi azan. Kita dengar kadang-kadang ada isu, ada pihak-pihak yang menyuruh kita, boleh tak kita pelan sikit azan tu. Jadi kita pun terus, kita kata ini adalah tradisi kita, kita selalu azan macam ini. Cuba fikir dan soal dan belajar dan klik tengok apakah sejarah azan dan apakah nilai azan di sisi ibadat. Kalau tanya ustaz, tak boleh tak kita sembahyang tak azan langsung? Memang boleh. Sebab azan bukan satu yang wajib. Ia adalah suatu aspek atau tradisi sejarah di waktu ketiadaan jam untuk mengenal pasti sesuatu masa untuk memanggil orang datang berjemaah. Itu je. Apabila jam dah mereka bentuk, kita tak perlu nak azan kuat-kuat. Kita hanya azan kerana ia adalah satu tradisi. Tetapi kita tak perlu nak panggil orang kuat-kuat sebab orang pun dah tahu waktu masuk sembahyang, solat dan sebagainya, atau buka puasa dan sebagainya. Jadi meminda kritis juga adalah satu minda yang boleh menentukan fakta ke atau auta, maknanya benda yang benar atau benda yang tak benar. Macam mana kita nak tahu benda itu benar atau maklumat itu benar atau tidak? Yang pertama, minda kritis kita kena dengar cerita keseluruhan. Kalau kita dengar kaum ini dia pukul orang Melayu lah, kita pun dah mula nak pukul kaum tu. Jangan macam tu. Dengar dulu cerita, tengok-tengok kaum budak-budak Melayu ni pergi kacau anak dara orang-orang tu dan sebagainya. Jadi dia kena pukul lah. Jadi kita kena tahu cerita keseluruhan. Dan yang kedua, kita kena tahu daripada sumber mana ni. Sumber yang boleh dipercayai. Jangan asyik sumber yang ada kepentingan. Jadi kita kena tengok satu sumber yang neutral, yang resmi. Jadi satu, kita tahu cerita keseluruhan, dan satu lagi kita cari sumber yang tidak berkepentingan. Maknanya orang yang bagi tahu tu dia tak adalah akan meraih daripada berita tersebut. Jadi ini kita kena tahu. Dan minda kritis juga selalu muhasabah diri. Muhasabah sendiri, kita selalu check kita betul ke buat ini atau itu dan sebagainya. Jangan asyik apa kita buat mestilah betul sebab kita Melayu, apa kita buat mestilah betul sebab kita Islam. Ini tak logik ya. Sebab kita Melayu, sebab kita Islam, jadi semua betul. Ini satu benda yang tidak masuk akal lah. Jadi kita muhasabah diri dan kita baiki diri kita sendiri. Yang ketiga ialah kita harus maju dengan ilmu. Mesti ada ilmu. Macam Tun Dr. Mahathir, dia suka membaca. Bukan jadi menteri atau Perdana Menteri, lepas tu biar je macam mana satu isu tu tak tahu kita hujung pangkal dan sebagainya. Jadi kita kena membaca buku, membaca ilmu-ilmu yang lain. Jangan ingat saya dah cukup dah. Apa yang cukup? Ilmu pasal Islam dah cukup. Apa yang cukup? Tahap mana? Tahap Form 5 tu, tingkatan 5 tu. Dah boleh hafal semua doa-doa, dah boleh pergi umrah, dah boleh mandi mayat, dah boleh pergi haji, complete. Mana boleh kita cakap macam tu? Ilmu Islam banyak. Ilmu kita muamalah dengan orang bukan Islam, ilmu sains,
yang manfaatkan manusia. Semua ni kita kena tahu. Jangan kita ambil relax, alah dah cukup dah ilmu ibadat. Jadi ini tidak boleh menghasilkan politik Melayu yang cemerlang, politik yang malas nak buat benda, cuma alah dah cukup dah. Ini adalah sesuatu yang harus kita lihat semula. Jadi kalaulah belajar dengan ilmu ni, kita perlu belajar dengan orang bukan Islam. Macam saya kena pergi belajar di luar negeri, di Amerika dan juga di Scotland, maka kita kena pergi. Jangan anggap dia bukan Islam jadi tak ada hak lah dia nak mengajar kita orang Islam. Kita ni suci, dia tu kotor. Ini tak masuk akal. Kalau kita sakit jantung, kalau ada orang yang lagi bagus dia punya kaedah, kita haruslah kita pergi. Takkanlah kita sebab dia berlainan budaya dan sebagainya maka kita tak pergi. Jadi kita maju dengan ilmu. Yang keempat, kita harus membantu semua manusia. Tuan-tuan, sifat membantu semua manusia adalah sifat yang paling cemerlang di dalam kerohanian atau aspek keimanan mana-mana agama pun. Bukan sebab kita pergi Mekah ke atau umrah ke itu keimanan, tidak. Membantu orang tu adalah yang paling tinggi bagi saya. Sebabnya manfaat dia banyak. Satu, kalau kita bantu orang, dan kalau dulu nanti masa depan kita perlu dibantu, orang akan bantu kita sebab kita pernah bantu orang, walaupun orang itu bukan orang Melayu dan bukan orang Islam. Jangan anggap kita nak kena bantu orang Melayu dengan orang Islam saja. Mana kita belajar dalam Quran kata bantu orang miskin, bantu anak yatim, bantu musafir. Tak ada dia cakap make sure dia orang Islam. Itu tak ada cakap. Jadi kalau kita dapat membantu semua, maka kita akan dihormati. Sebab kita dilihat sebagai tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan masyarakat keseluruhan. Maka itu kita dapat membina jaringan nama baik dan juga kita katakan budi kepada masyarakat ataupun manusia semua. Dan yang kelima adalah memupuk inisiatif sendiri. Maknanya kalau kita nampak benda tu benda baik, kita inisiatif, kita buat inisiatif sendiri. Jangan kita tunggulah orang lain, kita tunggulah orang sebelah, kita tunggulah. Contohnya kalau kita nampak lubang yang membahayakan anak-anak atau orang tua atau orang yang kurang nampak, maka kita kena kambus lubang itu. Rasulullah kata iman tu ada banyak cabang, dan sekecil-kecilnya iman adalah apabila kita menampak satu dahan, dan kalau kita tak ubah dahan tu maka kita tak ada iman lah. Sebab mengubah dahan tu dalam keupayaan kita adalah iman yang sekecil-kecilnya. Jadi di sini Rasulullah mendefinisikan iman terhadap khidmat kepada orang lain. Kita duk tahu kalau kita tak belajar hadis tu, iman ni sembahyang tahajud, pergi haji banyak kali, umrah dan sebagainya. Itu tak semestinya sedemikian. Jadi kita harus membuat inisiatif sendiri, dan kalau kita tersilap pun kita belajar daripada kesilapan kita. Sebab inisiatif ni orang tak buat, kita buat. Sudah tentulah ada kadang-kadang masalah dia, tapi kita yang untung. Sebab kalau tuan-tuan nak tahu, manusia ni dia belajar daripada kesilapan. Lagi banyak dia buat silap, lagi banyak dia belajar. Ada orang kata kita jangan buat silap, kita jangan tersesat agama kita, kita jangan tarik baca buku ini sebab nanti takut sesat. Tak boleh macam tu. Nak berjaya kena buat inisiatif, dan kalau silap kita belajar dari kesilapan. Ini adalah yang sebaiknya. Dan selalu kita kena muhasabah diri supaya kita akan menjadi lebih baik dan sebagainya. Jadi di sini sajalah perkongsian saya. Jangan ingat politik Melayu ni adalah politik memusuh-musuh dengan orang. Lagi banyak kita musuh, lagi bagus orang Melayu dan orang Islam. Dan politik Melayu ni pula menuduh-nuduh, mencaci dan menghina orang. Sebab kita ni orang baik, orang bersih, maka yang lain tu tak baik, kotor dan sebagainya. Ini bukan ciri politik Melayu cemerlang. Ataupun kita tak boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam ataupun bukan Melayu. Ini apa kerja punya politik? Kita duduk dalam masyarakat global, dalam masyarakat majmuk.
Kalau kita tak bekerjasama, macam mana kita nak bergerak? Jadi itulah yang harus kita pupuk, iaitu 5 ciri politik Melayu cemerlang, bukan menyokong parti politik menunggang agama atau menunggang kaum, tapi diri kita sendiri yang membaikkan diri kita sendiri dari sudut apresiasi budaya lain, dari sudut memupuk minda kritis, dari sudut membina ilmu dan juga membantu semua manusia serta memupuk inisiatif sendiri. Jadi itu sajalah perkongsian saya. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.